Assalamualaikum, saya Arissa binti Zahra Anwar. Isu yang saya akan cakap hari ini adalah tentang isu perkahwinan muda dipaksa atau rela. Jika kita perhatikan, perkahwinan muda pada zaman dahulu adalah menjadi satu kebiasaan. Namun, pada perkembangan masa kini dengan jurang ekonomi dan juga sosialisasi yang rapuh, isu perkahwinan muda ini perlu dipandang dengan lebih teliti, dengan lebih jelas lagi. Perkahwinan muda ini adalah satu tanggungjawab yang perlu dipikul oleh pasangan yang ingin mendirikan rumah tangga di usia yang muda jika mereka berkemampuan. Terdapat beberapa ciri untuk perkahwinan muda ini. Yang pertama adalah usia pasangan. Usia pasangan yang berkahwin pada usia 15 tahun hingga ke 20 tahun, ia dianggap pasangan yang kahwin muda. Ada juga yang menyatakan tiada akad nikah atau satu perkahwinan jika si lelaki berusia kurang dari 18 tahun dan si wanita kurang dari 16 tahun, kecuali mendapat kebenaran daripada hakim syar'i secara bertulis dalam hal-hal yang tertentu. Ciri yang kedua adalah hubungan percintaan. Disebabkan hubungan mereka cipta ini awal, misalnya dari bangku sekolah, jadi mereka agak yakin dengan perkenalan mereka dalam hubungan itu dan mahu melanjutkan hubungan mereka ke peringkat seterusnya. Ciri yang ketiga adalah persediaan minda dan rohani. Mereka tidak menyesal berkahwin muda, malahan menganggap status baru ini lebih mematangkan mereka sebagai suami isteri. Ciri yang keempat adalah persediaan ekonomi. Pasangan yang mahu mendirikan rumah tangga perlulah mempunyai pendapatan atau kewangan yang mencukupi bagi menyara hidup apabila sudah berkeluarga kelak. Ciri yang kelima adalah pegangan agama. Agama merupakan asas panduan dalam hidup manusia. Jadi, kekurangan didikan agama menyebabkan mereka hilang laluan dalam kehidupan dan seterusnya terjebak dengan gejala negatif. Contohnya sosial dan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Jadi, kita akan lihat pula kesan perkahwinan muda. Terdapat kebaikan dan juga keburukan. Kebaikan berkahwin muda adalah dapat membentuk diri menjadi lebih baik. Pasangan yang berkahwin muda, mereka berusaha untuk melengkapi antara satu sama lain dari pelbagai aspek. Kebaikan yang kedua adalah menjaga kesucian diri, maruah, keluarga dan agama. Untuk memelihara diri daripada perbuatan terlarang, iaitu untuk membentengi diri agar tidak terjerumus dalam segala perkara negatif. Contohnya perzinaan. Baiklah, seterusnya, keburukan berkahwin muda. Peningkatan kes penceraian. Kebanyakan remaja yang berkahwin muda, mereka kurang menikmati zaman-zaman remaja dan mereka ingin menikmatinya serba-serba, tapi itu agak tidak sesuai. Jadi mereka lebih rela menyelesaikan masalah dengan bercerai. Seterusnya, keburukan yang kedua adalah implikasi kesihatan. Kebanyakan remaja perempuan yang berkahwin muda akan hamil dalam usia muda dan mereka akan berhadapan dengan banyak komplikasi dan masalah kesihatan semasa hamil. Selain itu, kadar kematian ibu dan bayi juga meningkat dalam kalangan remaja yang hamil. 2.2 sebab-sebab yang menyumbang kepada isu perkahwinan muda ini dipaksa atau rela adalah yang pertama, keterlanjuran. Masalah gejala sosial yang semakin meruncing dalam masyarakat kita dalam golongan remaja masa kini. Terdapat banyak kes peningkatan kes pembuangan bayi. Jadi dengan perkahwinan muda ini adalah satu cara yang terbaik daripada mereka melakukan dosa dengan membunuh bayi tidak bersalah tersebut, dan juga bagi memastikan bayi yang dilahirkan itu mempunyai ibu dan bapa. Baiklah, sebab yang kedua adalah kurang minat dalam pembelajaran atau mengikut trend.
masih ada yang kurang minat dengan pendidikan pada masa kini. Jadi mereka mengambil keputusan untuk mendirikan rumah tangga di usia muda. Selain itu mereka juga rasa tercabar dengan melihat di media sosial, Twitter, Instagram, Facebook, ramai yang berkahwin pada usia muda. Jadi mereka rasa tercabar dan mereka ingin berkahwin pada usia muda. Sebab yang ketiga, budaya dan adat resam. Masyarakat sering memandang serong terhadap anak gadis yang berkahwin lambat. Hal ini akan membuatkan anak gadis itu berasa bimbang untuk berkahwin lambat walaupun mereka tahu yang mereka masih mempunyai tanggungjawab dan juga cita-cita yang ingin dicapai. Sebab yang terakhir ini adalah dari segi desakan keluarga, perlindungan dan juga keselamatan. Yang berpunca daripada desakan keluarga ini adalah bagi mereka keluarga yang mementingkan darjat, susu galuh dan agama. Terdapat dua sebab yang mendesak keluarga untuk menamatkan zaman bujang anak mereka. Yang pertama adalah mereka khawatir anak mereka tidak mendapat jodoh jika ditangguhkan. Yang kedua, mereka dari keluarga yang miskin di kawasan pendalaman. Untuk mengurangkan rasa beban, jadi mereka ingin mengahwinkan anak mereka dengan orang yang mungkin yang berkemampuan sedikit. Yang seterusnya, ibu bapa juga percaya yang anak gadis mereka akan dilindungi oleh suami sebaik sahaja berumah tangga. Untuk 2.3, saya telah memilih aplikasi sebagai aras taksonomi untuk menyelesaikan masalah ini. Remaja perlu diberikan khidmat kaunseling agar mereka sedar tentang risiko untuk mereka berkahwin muda. Selain itu, ibu bapa juga perlu memainkan peranan penting dalam menasihati anak mereka dan juga memberitahu pengalaman mereka dalam asam garam dalam mendirikan rumah tangga. Selain itu, mereka juga perlu mendapatkan sesi kaunseling mengenai hikmat kerjaya. Jadi mereka akan sedar tentang impian dan cita-cita mereka yang perlu mereka capai. Seterusnya 2.4, pemikiran yang sesuai diaplikasikan dalam menangani isu kahwin muda ini ialah pemikiran lateral, iaitu yang sentiasa mencari idea baru dan tidak dibelenggu atau dikongkong oleh konsep dan idea lama. Dalam isu ini, sebagai orang dewasa, ada ibu bapa dan juga orang yang berada di sekeliling remaja tersebut perlu memandang jauh tentang masa depan anak-anak remaja ini. Anak-anak remaja ini perlu mempersiapkan diri mereka dari segi pekerjaan dan juga ekonomi yang stabil sebelum mendirikan rumah tangga. Seperti yang kata-kata orang masyarakat lama, anak remaja perempuan tidak perlu belajar tinggi sebab akhirnya akan ke dapur juga. Yang akan membezakan mereka adalah keadaan dapur mereka. Remaja juga perlu melihat persekitaran mereka dan mengambil iktibar dengan kehidupan orang lain. Yang negatif dijadikan pengajaran dan yang positif dijadikan sebagai pembakar semangat untuk lebih memajukan diri masing-masing. 2.5, kaedah penyelesaian dalam menangani isu kahwin muda ini terdapat dari 3 aspek, iaitu yang pertama, diri sendiri, ibu bapa dan persekitaran. Yang pertama adalah elakkan diri dari gejala coupling. Mengelakkan diri daripada bercinta atau berkapal. Gejala ini akan membawa kedua-dua pasangan ke arah positif dan juga negatif. Pasangan bercinta positif merupakan salah satu cara pergaulan yang sihat, manakala negatif mempunyai cara yang berbeza. Itu yang ke arah negatif lah. Baiklah, poin yang kedua, dari peranan ibu bapa dan juga sekolah. Ibu bapa perlu mengambil tahu setiap langkah anak mereka. Dan sekolah pula merupakan ejen penting dalam menggerakkan tingkah laku pelajar.
Baiklah, kaedah yang terakhir adalah mengambil iktibar dari kejayaan orang lain. Kita perlulah sentiasa mengingatkan mereka dengan kejayaan yang diperoleh oleh orang sekalian. Contohnya kakak, abang, pakcik, makcik. Jadi keputusan yang diambil untuk berkahwin di usia muda bukan satu mainan dan tidak boleh berpatah balik. Mereka perlu memotivasikan diri sendiri supaya tidak akan berkahwin awal, kerana mereka perlu mencapai cita-cita dan impian mereka terlebih dahulu untuk masa depan yang lebih menjamin. Baiklah, yang terakhir 2.6, satu kaedah yang dipilih daripada kaedah penyelesaian yang disenaraikan di atas tadi di 2.5, iaitu peranan ibu bapa dan sekolah. Ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting semasa mendidik dan membentuk anak-anak remaja. Ibu bapa perlu memberikan perhatian yang sepenuhnya dan mengambil tahu tentang jadual anak mereka, iaitu rutin harian anak-anak mereka. Yang seterusnya, sekolah. Seperti yang dikatakan sebentar tadi, sekolah merupakan ejen yang menggerakkan tingkah laku anak-anak remaja, kerana hampir setengah hari mereka berada di sekolah, bergaul bersama rakan-rakan. Sekolah perlu mengadakan sesi kaunseling dan juga kempen kesedaran tentang kerjaya. Tentang kerjaya, kerana dengan memberi kesedaran tersebut, mereka akan lebih bersemangat dan juga lebih yakin untuk mencapai cita-cita mereka, mempersiapkan diri mereka dengan masa depan yang lebih cerah dalam hidup mereka kelak. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya.